warna merah itu, iaitu jatuh kepada hukum makruh yang nak lebih dekat kepada haram, makruh tahrim. Jangan, kalau boleh kita cuba elakkan untuk pakai pakaian yang merah terang sangat. Kalau tengok sekilo pun nampak dah kan, macam mereka duk pakai dalam perjumpaan mereka. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, rasa cukuplah sekadar itu bagi apa orang panggil hadis yang kita baca hari ini. Mudah-mudahan kita dapat iktibar daripada hadis yang pertama tentang kezaliman tadi itu. Kemudian kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kita ni tentang pakaian-pakaian yang mana yang Nabi Muhammad SAW suka pakai. Bagaimana Nabi melarang seseorang itu untuk pakai pakaian lebih daripada buku lali dia. Bagaimana Nabi Muhammad SAW pesan kepada kita jangan pakai pakaian yang berwarna merah yang terang benderang. Dan juga akhir sekali kalau tengok daripada hadis yang 63 itu, disebut dalam keadaan rambut Nabi Muhammad SAW hampir menyentuh bahu beliau, iaitu rambut Nabi Muhammad SAW yang selalu kita kata dah bahawasanya rambut Nabi ada 3 jenis. Yang senang nak ingat kita sebut walajun. 3 jenis rambut Nabi. Yang pertama wafrah, yang kedua lammah, yang ketiga jammah. Ada 3 jenis rambut Nabi Muhammad. Wafrah, rambut Nabi sampai ke bau. Yang kedua pertengahan telinga Nabi ini. Dan yang ketiga rambut Nabi pendek. Ada 3 jenis rambut Nabi Muhammad SAW. Walajun, iaitu singkatan bagi rambut Nabi Muhammad SAW. Wafrah, lammah dan juga jimmah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada halaqah-halaqah yang akan datang kita akan bertemu lagi. Kita akan baca pula tentang hadis yang ke-64, 65 yang cerita pasal baju lagi, masih lagi dalam pakaian baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan masuk dalam bab aish, iaitu roti baginda Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, dan apa yang buruk itu datangnya daripada diri sendiri. Walhal yang tetapnya datang daripada Allah. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قدير مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم تختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم صل الإسلام وعز المسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Orang yang zalim kepada diri dia, iaitu dia keluarkan diri dia daripada kelompok niat matlamat yang sebenar untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keluar, dia duduk dekat kelompok orang yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada anak, kita nak tarbiyah anak kita macam mana? Kita nak jadi bapa yang sihat, bapa yang hebat, ibu yang hebat. Kita kena tarbiyah anak kita macam mana? Dengan sebab tu kita kata ambil bawa mai anak-anak kita ni. Tambah-tambah hari ni kalau boleh kita ambil, dengan sebab mereka pun cuti sekolah. Kalau tak ada tempat-tempat lain mereka boleh pergi mengaji Quran dan sebagainya. Ambil bawa mai bersama dengan kita dalam kuliah. Boleh duduk dengan kita. Kadang-kadang anak-anak ni dia lebih cepat menangkap, lebih cepat lagi faham daripada kita, tuan-tuan. Itu kalau kita kata sekali hari tu ada Pak D ni dia buat main anak dia. Selalu dia duk main 2 orang. Hari ni dia main seorang saja sebab bini dia pi Jepun. Dia main, dia bawa main anak dia. Yang ni pun satu kisah juga. Dia bawa main anak dia tu duduk sekali, main duk ngaji dekat ustaz ni.
Ustaz-ustaz pula kadang-kadang mereka bawa keluar hadis, mereka bagi tahu kepada anak-anak, kalau kita ni tuan-tuan, yang mana yang nak kena taat dulu? Kita ramai ustaz-ustaz duk mengajar, kita kena taat kepada ibu. Yang pertamanya ibu, yang kedua Nabi sebut ibu, yang ketiga Nabi sebut ibu. 3 kali Nabi sebut orang yang kita kena taat. Yang pertama-pertama ialah ibu kita, tuan-tuan. Yang dalam keadaan anak dia tu pun mai, yang pakcik yang tadi ni, yang dia mai sekali ni, yang kata Pak Din tadi dia mai tu, dia duduk, dia ni pula jenis lipak-lipak dalam kuliah ni, mata sat buka sat tutup kan. Jadi dia duk dengar kata ustaz kata 3 kali duk sebut ibu-ibu. Bila kata dia balik tu tuan-tuan, hak jenis macam ni pun ramai juga. Dia nak buat conclusion kan? Dia nak buat, orang panggil apa, dia nak olah, dia nak buat satu kesimpulan daripada apa yang ustaz bagi tahu. Dia bagi tahu kat anak dia main tadi. Dia kata, "Mat, hang faham tak ustaz ajar apa tadi?" Dia kata, "Faham lah ustaz sebut tadi." Dia kata, dia sebut kena taat kepada ibu. Ustaz sebut berapa kali? Ibu. Dia kata 3 kali. Ibu. Lepas tu ibu. Lepas tu ibu. Betul lah apa yang hang faham. Dia kata, tak tahu lah, tak berapa nak faham juga, tapi ustaz kata kita kena taat kepada ibu. 3 kali dia sebut tadi. Dia kata, yang tu lah kalau hang nak tahu yang ustaz ajar tadi tu, dia kata, yang ustaz nak ajar suruh taat kepada ibu, dia sebut 3 kali tu, mana kata dia kena ada 3 orang ibu. Hang mai ni, dia kata, hang dengar ni lagi balik, hang pergi cerita dekat mak hang. Tu jenis yang tadi kata tu, mai duk lipak-lipak tu, dia pandai buat question sendiri. Dia kata dia faham lebih, dia pergi ajar pula anak dia. Dia kata 3 kali, bila kata sebut 3 kali, 3 orang ibu. Sagi hang balik, hang pergi cerita kat mak hang, kata ustaz bagi tahu pak hang kena kahwin 3, kena ada 3 ibu sebab nak taat kepada 3 orang ibu. Style gitu. Bila kata kawan ni balik, hak mak dia yang tadi yang tak boleh mai duk semayang tadi tu, duk tengah masak. Hari ni dia buat pajeri teruk, duk tengah masak. Baiknya kan, mak dia mai, anak dia sampai dekat mak dia tu. Mak dia tanya, hang mengaji apa tadi? Dia kata, ustaz bagi tahu hadis tadi kena taat kepada ibu. Lepas tu dia sebut 3 kali. Baguslah, dia kata. Hang pergi mengaji tu, mak sejuk rasa hati ni. Hang duk pergi mengaji tu, hang boleh tahu siapa yang nak kena taat. Hang kena taat kepada siapa dan sebagainya. Tapi mak, ya kawan ni, Abah bagi tahu tadi, dia kata ustaz bagi tahu 3 kali tu, mana kata kena ada 3 orang ibu. Dia kata, jadi sebab nak kena taat kepada 3 orang ibu. Dia ni pergi bagi tahu dah kat mak dia. Mak dia ada ni tadi yang tak boleh tiba-tiba dah naik tok syekh dah, sambil-sambil duk pegang senur dah. Dia kata hampir ambil kursi kan. Ambil kursi tak. Kawan ni pun pergi ambil kursi. Anak dia, anak tengok mak duk masak apa. Dia kata, dia tengok, dia naik, perhati-perhati tengok, pada masak teruk mak. Ni pajeri teruk. Dia kata, dia bagi tahu kat anak dia tadi, dia kata, mak masak pajeri teruk ni, hang nampak tak teruk ni ada berapa? Dia kata teruk ni ada 1 ya mak. Ada 1 ya kan? Dia kata, tapi kita ada 3 orang, kita nak makan macam mana? Kena belah 3. Hang pi bagi tahu kat pak hang pula. Dia kata, kalau nak kahwin 3, hang bagi tahu ni mau duk belah 3 baru boleh kahwin 3. Faham? Tak boleh faham pun tak apa. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bawa anak kita ni, tapi janganlah duk ambil iktibar macam ni, duk buat conclusion sendiri pula. Bawa biar mereka dengar apa yang pengajaran yang boleh dapat. Yang tu yang kedua, iaitu seseorang yang ibad, yang telah zalim kepada diri dia sendiri. Dan yang ni Allah Subhanahu Wa Taala kata zalim yang mana? Zalim yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, iaitu wa amma zulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa zulmul
yudabbiru al-ibad ba'dihim ba'da hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Zalim yang ketiga iaitu zalim yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkannya tanpa Allah Subhanahu wa taala buat siasatan dan tanpa Allah Subhanahu wa taala buat pengadilan, iaitu zalim seseorang hamba terhadap hamba dia yang lain, sehinggalah mereka ini sama-sama memperbaiki keadaan tersebut. Yang inilah zalim yang ketiga. Apabila kita ada kezaliman kita dengan hamba yang lain, maka zalim yang ketiga ini tidak akan selesai melainkan kita pergi minta maaf kepada orang yang kita telah zalimi. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, katalah seseorang tu dia layak untuk dia ni naik pangkat, tiba-tiba kita pula pergi duk cucuk bos dengan sebab kita rapat dengan bos, menyebabkan seseorang tu tak boleh naik pangkat, maka itulah di antara orang yang menzalimi bagi orang lain. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan sebab itulah tuan-tuan, mudah-mudahan kita tengok daripada hadis ni tuan-tuan, sat ya noh lipak-lipak mata sat tengok-tengok nak isyak dah. Mudah-mudahan hadis ni kita dapat bawa untuk diri kita dan dapat kita bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat hadir dengan bersama kita pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung balik kitab kita Syama'il Muhammadiyah. Kita masih lagi dalam bab pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab ma jaa fi libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ma'lumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ini pada bab menyatakan tentang pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum ni kita dah cerita dah, banyak baju yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minat, dan yang paling minat sekali iaitu baju yang diberi nama sebagai gamis ataupun qamisa. Al-qamisa ni iaitu baju seperti baju jubah, tapi yang tidak terbelah sampai ke bawah. Kalau kata jubah yang kita duk panggil jubah ni, dia terbelah sampai ke bawah. Yang kalau macam ni orang sebenarnya nama dia al-qamisa. Orang Melayu kita panggil jubah. Kalau Arab, jubah yang dia terbelah daripada atas sampai ke bawah, yang tu dipanggil sebagai jubah. Sebelum ni pun kita dah tahu yang mana yang dipanggil pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi Muhammad SAW di sebelah atas dipanggil sebagai ridha. Kadang-kadang Nabi pakai macam ni, kadang-kadang Nabi sebelah kanan, kadang-kadang belah kiri. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok sirah Nabi Muhammad SAW, semua tempat ibadat Nabi Muhammad ketika itu pasir saja. Jadi pasir tu Nabi akan ambil guna ridha dia untuk nak buang debu-debu, nak tepih debu-debu, dan dijadikan hamparan untuk dia semayang. Itu juga dikira sebagai pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai, kita niat ikut Nabi Muhammad, itu pakaian yang mana yang kita boleh untuk mendapatkan sumber pahala untuk digunakan kepada diri kita. Pakaian jubah, qamis yang dikatakan sebegini, iaitu pakaian yang diminati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab tu apabila kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ini, kita akan tengok, kita akan dapati bahawasanya banyak benda-benda yang Imam Tirmizi bawa masuk dalam ni, kumpulkan untuk seseorang itu ambil faedah daripada kitab ini dengan apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka buat. Apa yang Nabi minat, apa yang Nabi suka buat dalam kehidupan dia selama mana dia ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Apa yang kita boleh ambil sedikit daripada kitab Syama'il ini, dan apa yang boleh kita ikut, walaupun tak dapat ikut secara 100% dengan apa yang telah dinyatakan dalam kitab ini, walaupun kita dapat daripada separuh kitab ini, mudah-mudahan apa yang kita buat ini adalah ganjaran yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya iaitu hadis yang ke-61 daripada Anas bin Malik. Kana ahabbu thiyabi ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ahabbu thiyabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibrata
adalah pakaian yang paling disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kain hibarah. Kain hibarah ini iaitu satu kain yang berasal daripada Yaman dan diperbuat daripada kapas quttan al-hibarah. Kain dia cantik, kain dia jenis bergaris-garis, dia ada bergaris-garis. Kalau kita tengok daripada kitab syarah bagi kitab Syama'il Muhammadiyah ni, ada setengah kata kain al-hibarah ini Nabi gunakan sebagai ridang, iaitu pakai di sebelah atas. Kain al-hibarah ni Nabi suka pakai dengan sebab kain ini diperbuat daripada kapas, dengan sebab sejuk kan. Bila kau pakai musim panas, dia dapat menyejukkan badan, tak rasa panas sangat. Dengan sebab tu Nabi Muhammad SAW dia suka pakai kain hibarah ni. Asal kain ni diambil daripada Yaman. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok daripada hukum pakaian kita, ada beberapa hukum tak lari daripada hukum-hukum yang 5 hukum taklifi, iaitu yang pertamanya wajib. Wajib seseorang itu pakai pakaian menutup aurat dia, min surah ila rukbah, daripada pusat hingga ke lutut. Yang tu dipanggil sebagai perkara yang wajib bagi kita. Imam Syafi'i kata termasuk sekali dengan lutut. Tu perbezaan dia pada huruf ila, minar rukbah ila minas surah ila rukbah, daripada pusat hinggalah ke lutut. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka berpendapat ila itu bermakna hatta, sampai kepada lutut. Mana kata sampai kepada lutut tak termasuk. Dengan sebab tu mazhab mereka tak ada masalah. Mazhab Imam Syafi'i, illa itu bermakna ma'a, iaitu kita kena faham daripada sudut sikit. Kalau kita tengok daripada sudut lughah, bermakna ma'a, iaitu masuk sampai ar-rukbah, iaitu lutut pun termasuk juga dalam aurat bagi Imam Asy-Syafi'i. Banyak benda yang beza antara huruf jar tu saja, huruf khafat tu saja. Kalau kita tengok beza. Sama juga dalam bab kita ambil ayat semayang, tuan-tuan. Ambil ayat semayang, kalau kita mazhab Imam Syafi'i kan, daripada tangan hingga ke siku, ila marafiq, sampai ke siku. Ila di situ kalau mazhab Imam Syafi'i dia guna ila dengan makna ma'a, termasuk sekali dengan siku. Imam Malik, Imam Abu Hanifah tak termasuk sekali dengan siku, dengan sebab mereka menggunakan kaedah ila itu dengan makna hatta, iaitu hanya sampai kepada siku, jadi tak termasuk siku. Yang tu kena beza, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita reti. Kadang-kadang kita semayang, kita ikut imam-imam macam ni, ataupun kita semayang, kita tengok orang sebelah kita daripada orang negara asing, kita tengok, apa dia ni semayang pakai seluar pendek, tak sah. Tak. Yang tu mazhab dia. Kita ada mazhab kita sendiri. Kalau kata pakaian yang mubah, yang diharuskan, iaitu pakaian, semua jenis pakaian yang menutup aurat, iaitu dikatakan pakaian-pakaian yang berbentuk mubah, yang diharuskan. Ada yang dikatakan pakaian-pakaian yang mustahab, ataupun pakaian-pakaian sunnah, yang mana yang Nabi Muhammad SAW pakai, yang kita ikut untuk ittiba' baginda Nabi Muhammad SAW. Kopiah Nabi pakai, al-imamah serban, al-rida, al-jubbah, al-qamisa, semua yang Nabi Muhammad SAW pakai, maka benda itu dikira sebagai al-mustahabah, pakaian-pakaian yang berbentuk sunat. Kita pakai, kita niat ikut Nabi Muhammad, kita diganjarkan dengan pahala. Ada juga pakaian-pakaian yang diharamkan, iaitu pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, dan juga pakaian-pakaian daripada harta rampasan. Kalau kita tengok daripada sudut pakaian, maka dia hukum-hukum ini dalam hukum 5 taklifi itu saja. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tengok hadis yang seterusnya. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Urwa an al-Aun ibn Abi Juhayfa an abihi qala
ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra' faka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Hadis ini daripada sahabat baginda Nabi Muhammad yang bernama Abu Juhaifah. Beliau mengatakan bahwasanya aku telah melihat, ra'aitun nabi, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang memakai pakaian yang berwarna merah. Aku seolah-olah melihat kilauan cahaya memancar dari kedua-dua betis beliau. Abu Juhaifah kata dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sama seolah-olah dia nampak ada cahaya yang memancar daripada betis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada hadis ni tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaiannya ialah atas lagi daripada buku lali. Dengan sebab tu ada satu daripada puak-puak yang ambil yang mereka kata sepatutnya kita ni wajib ke atas orang itu kena pakai pakaian atas daripada buku lali lebih sikit, lebih kurang sejengkai daripada buku lali. Ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pakaian dia, pemakaian dia. Nabi Muhammad SAW dia akan pakai iaitu sejengkai lebih daripada buku lali. Tapi di sini adakah yang menyatakan bahawasanya hadis ni merujuk kepada hadis ni? Adakah yang mengatakan bahawasanya kalau kita pakai lebih daripada buku lali maka benda itu akan menjadi hukum yang haram? Kalau kita tengok hadis yang lain, ada Nabi Muhammad SAW pernah tegur seorang daripada sahabat yang pakai baju yang lebih daripada buku lali. Nabi tegur dia dalam keadaan yang marah. Nabi suruh angkat baju hang lagi. Dia kata cukup ke takat ni? Angkat lagi. Sehingga daripada setengah daripada dia punya betih dia. Adakah benda ni menggambarkan bahawasanya haram seseorang itu pakai baju, pakai seluar ataupun pakai jubah ataupun pakai kain lebih daripada buku lali dia? Kalau daripada sudut zahir hadis maka kita akan dapat hukumnya tetap adalah hukum haram. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang pakai pakaian yang lebih daripada buku lali, maka mereka ini akan melambangkan seseorang itu dengan perasaan riak dan bangga. Yang tu yang berlaku pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab ada illah dia, ada sebab dia. Kalau siapa-siapa yang pakai baju ataupun apa saja jenis pakaian yang lebih saja daripada buku lali, maka menunjukkan bahawasanya dia itu adalah seorang yang kaya, adalah seorang yang pembesar, dan dalam diri dia apabila dia boleh pakai pakaian yang macam tu, maka dia akan merasa diri dia bangga. Yang ni yang selalu orang-orang kafir pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pakai pada masa lalu. Jadi dengan sebab itulah apabila kita tengok pada zaman kita ni tuan-tuan, apabila dalam kaedah usul fiqh, apabila ternafinya satu-satu illah itu, maka akan hilanglah hukum tersebut. Hari ni kalau kata ada orang hak duk jenis pakai seluar, pakai jubah ataupun pakai kain lebih daripada buku lali sampai seret-seret tanah, ada tak kalau kita rasa kita nak kata kat dia bahawasanya dia tu bangga? Tak ada dah, kan? Dan dia pun pakai dalam keadaan dia pun bukan nak bangga pun, tak ada dah dalam perasaan dia riak. Dengan sebab tu ulama-ulama yang mutaakhirin pada hari ini mengharuskan seseorang itu untuk pakai pakaian lebih daripada buku lali, tuan-tuan. Adapun orang perempuan, kalau kita tengok dalam Syarah Syama'il Muhammadiyah daripada kitab Ashraful Wasail ila fahmi syama'il, Ashraful Wasail ila fahmi syama'il, dia ada sebut kepada kita tentang hukum. Tambah-tambah dia kata di sini, wal hasilu, dan hasilnya daripada Ibnu Hajar Al-Haythami. Kitab ni daripada Ibnu Hajar Al-Haythami. Baca sikit. Wal hasilu annahu yundabu lirrajuli ila nisfi saqaihi wa yajuzu ila ka'baihi
wa ma zada in qasada bihi khuyala haramun. Tuan musannif daripada kitab ni dia kata bahawasanya annahu yundabu lirrajuli, diharuskan ataupun disunatkan bagi seseorang lelaki itu, ni bagi seseorang lelaki, ila nisfis saqaihi, kepada pertengahan daripada betih dia. Ni hukumnya yang sebenar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita tengok pada hari ini banyak yang diketengahkan oleh golongan-golongan tabligh pada hari ini kan. Depa punya jubah bagaimana, depa memang banyak yang depa ni ikut dengan apa yang betul-betul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Ya ikut-ikutlah. Hak yang baru nak ikut tu yang jadi kadang-kadang kita tengok teruk sikit tu kan. Wa yajuzu ila ka'baih, dan diharuskan dia kata seseorang lelaki itu untuk pakai kepada ka'baihi, sehingga sampai buku lali dia harus. Imam Ibn Hajar Al-Haythami sebut kepada kita, dan wa ma zada, apa-apa yang dilebihkan, kalau kita pakai lebih daripada buku lali dan lebih daripada yang setengah daripada betih itu, in qasada bihi khuyala haramun, sekiranya seseorang itu dia ada qasad dalam diri dia untuk nak berbangga, untuk nak riak dan takabur, barulah ketika itu diharamkan. Dan sekiranya wa illa kuriha, dan sekiranya seseorang itu jika tak ada niat dia untuk berbangga dan dia untuk riak sebagainya, maka ketika itu hukum dia bertukar menjadi kuriha, dimakruhkan kalau kita pakai seluar ke kain ke lebih daripada buku lali kita. Kalau sampai buku lali diharuskan, lebih dengan niat khuyala, dengan niat kita untuk bangga, haram. Tapi kalau tak ada niat untuk khuyala, dimakruhkan seseorang pakai. Ini cara pemakaian dia. Wa yundabu lil mar'ati ma yastaruha, dan disunatkan bagi perempuan, bagi seseorang perempuan itu apa yang menutupi bagi buku lali dia. Orang perempuan sunat pakai pakaian tutup sampai lebih pada buku lali. Wa yajuzu laha tatwilahu zira'an bi zira'il adami, dan juga diharuskan bagi seseorang perempuan itu untuk nak memanjangkan pemakaian dia sehinggalah sampai ke satu hasta daripada hasta anak-anak Adam. Orang perempuan diharuskan dia untuk nak pakai pakaian dia lebih daripada sehasta. Sebab apa? Kalau menurut daripada seorang masyayikh kita di belah sana, belah Mesir itu, dia kata sebab seseorang perempuan ni, dia kata sunnah bagi Sayyidatina Ibn Hajar ketika mana dia ditinggalkan oleh Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Sayyidatina Ibn Hajar dia pakai kain yang lebih. Untuk apa? Untuk dia bila dia jalan saja, maka dia akan heret dengan pasang-pasang tu, bagi tutup balik dengan tapak-tapak kaki dia. Supaya apa? Supaya tak ada gangguan daripada orang yang berniat jahat untuk dia. Orang perempuan hari itu tak apa kalau pakai lebih daripada ni. Adapun orang lelaki kalau pakai lebih daripada buku lali, maka hukumnya ialah kuriha ataupun makruh. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, cuma kalau kita tengok daripada hadis ni, ada hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda merangkap pak mertua dia pergi jumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kata dia dengar saja hadis ni, Nabi sebut kepada seorang lelaki tu yang Nabi tegur, seorang lelaki tu yang pakai lebih daripada betih dia sehingga bulan ni, Nabi tegur pak mertua dia pergi jumpa terus. Yang ni perangai sahabat. Kalau kata dengar, kena kat diri dia, dia pergi terus pergi jumpa dengan Nabi, pergi tanya kepada Nabi, betul ke apa yang aku dengar ni? Betul ke yang kata haram seseorang itu kalau pakai lebih daripada buku lali ni? Dia kata, aku ni selalu pakaian aku memang akan lebih pada buku lali. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok dalam sirah-sirah
cerita tentang Sayyidina Abu Bakar ni, dia punya perut dia ni sama daripada atas sampai ke bawah, sama. Dia perut dia kecil ya, longgang. Bila kata aku tarik atas, dia akan turun londeh ke bawah. Bila aku tarik ya, dia londeh. Jadi Nabi Muhammad SAW bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, itu adalah dimaafkan dan itu adalah diharuskan bagi Sayyidina Abu Bakar. Dengan sebab apa? Dengan sebab Sayyidina Abu Bakar, dia tak ada orang kata tempat nak selit dia tu. Kalau kita hari ni tak apa tuan-tuan, tok atas ni tak turun dah, kan? Sayyidina Abu Bakar tok dia turun, pakai kain turun londeh, turun bawah. Kita kejap tok atas perut tu, dia tak turun dah. Dia ada takut dia, lekat situ, pakai tak turun dah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang seterusnya daripada Al-Bara bin Azib. قال حدثنا علي بن الخشروم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلية حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان جمته لتضرب قريبا من كبيه. Hadis daripada Al-Bara bin Azib, beliau berkata, aku tidak pernah melihat pun seseorang daripada manusia yang lebih indah apabila mengenakan pakaian yang berwarna merah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rambut beliau pula hampir menyentuh bahu beliau. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Al-Bara bin Azib, dia kata dia tengok baginda Nabi Muhammad SAW dalam pakaian yang warna merah. Dia kata tak pernah lagi aku tengok seorang yang rupawan, yang cantik dalam keadaan pakaian dia warna merah pada hari ini, melainkan aku tengok iaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka daripada hadis ni kalau kita tengok, dia tulis Nabi Muhammad SAW hullatul hamra, pakai pakaian yang berwarna merah. Tetapi ada hadis yang Nabi Muhammad SAW larang seseorang itu pakai pakaian yang berwarna merah. Ada hadis yang Nabi pakai warna merah. Adakah bercanggahan antara hadis ni? Ada tak Nabi tak bagi pakai, tiba-tiba Nabi pakai? Ada tak benda-benda ni berlaku? Ada tak tanaqud, percanggahan antara hadis dengan hadis ni? Kalau kita tengok daripada syarah kitab-kitab daripada Syama'il Muhammadiyah ini, kalau kita tengok bahawasanya hullatul hamra'a, perkataan merah di sini iaitu merah yang tidak terang ataupun merah yang agak-agak pudar. Ada yang setengah kata merah yang mana yang warnanya keorenan sikit. Betul ke istilah? Dia merah nak orange sikit. Warna merah tu hanya dibenarkan dan tidak pernah dinyatakan keharamannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab pakaian Nabi pernah sebut dalam hadis dia yang lain, pakaian orang-orang yang berada di dalam neraka iaitu berwarna merah. Dengan sebab tu kita jangan pakai sangat warna merah yang terang-terang. Macam yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW pernah terlihat apabila beliau Isra' dan Mi'raj, beliau melihat ada rupa yang serupa dengan wajah Al-Ghumaisah bin Milhan ini ataupun Ummu Sulaim yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang menyatakan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW yang datang daripada tariq, yang datang daripada riwayat Sayyidatina Aisyah, yang menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW juga pernah menceritakan kepada baginda, kepada Sayyidatina Aisyah, bahawasanya dia pernah mendengar tapak kaki ataupun terompah yang mana miliknya ialah Ummu Sulaim ataupun Al-Ghumaisah, ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebab apa dengan kita kata bahawasanya Ummu Sulaim ni adalah seorang sahabiah yang cukup haibat?
kerana beliau di antara para sahabiah, iaitu salah seorang daripada perempuan yang mula-mula memeluk agama Islam sebelum daripada penghijratan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negara Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dia telah menyatakan daripada tarik Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aituni dakhaltu jannata fa idza ana bi Rumaysa imra'atin Abi Talhata. Hadis ni yang menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata ra'aituni dakhaltul jannah. Aku telah melihat apabila aku telah dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana Isra dan Mi'raj, aku telah dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-jannah, tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Faiza ana birrumaysa imra'at Abi Talha, dan tiba-tiba aku melihat bahawasanya ada seorang yang menyerupai dengan Rumaysa bin Milhan ini, iaitu imra'atin Abi Talhata, seorang perempuan, seorang isteri kepada Abi Talha. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Ummu Sulaim ini juga dengan sebab kehebatannya, iaitu Ummu Sulaim ini dia pernah berkahwin dengan seorang lelaki kufar, iaitu yang bernama dengan Malik bin An-Nadar. Malik bin Nadar ini adalah seorang lelaki yang kafir, yang tidak mahu memeluk dengan agama Islam. Oleh kerana demikianlah, yang kata tadi Ummu Sulaim tadi, dia paksa si suami tadi yang bernama dengan Malik bin Nadar tadi untuk masuk memeluk agama Islam bersama-sama dengan beliau. Tetapi beliau telah menolak dan meninggalkan Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim seorang-seorang menjadi ibu tunggal dalam dia untuk menjaga anak dia, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian dia juga telah ditawarkan oleh Abu Talha. Ketika mana Abu Talha ketika itu juga dia adalah seorang daripada orang yang kafir, yang tidak lagi memeluk agama Islam. Ketika itu Abu Talha telah menawarkan dengan mas kahwin yang cukup tinggi kepada Ummu Sulaim. Bagi tahu ya, hang nak berapa ribu dinar aku akan bayar kepada hang. Dia kata kepada Ummu Sulaim. Tetapi dengan mentah-mentah saja Ummu Sulaim tolak pelawaan daripada Abu Talha, dan dia kata kepada Abu Talha, aku tidak mahukan dengan mahar dan mas kahwin yang mahal, bahkan aku nak kepada kamu jika kamu memeluk agama Islam. Dengan sebab itu kita kata Ummu Sulaim ini adalah seorang perempuan sahabiah yang cukup hebat, yang berada pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab tu kalau kita nak bagi tahu, kita kalau nak anak yang hebat, dia mestilah lahir daripada ibu dan juga bapa yang hebat. Nak anak cerdik, nak anak pandai, nak anak hebat dalam tuntutan kepada agama Islam, maka kita ibu bapa tak dapat tidak, kita kena jaga dan kita juga kena tunjuk kehebatan kita dalam apa juga urusan yang berkaitan dengan agama Islam ni. Baru kita dapat anak yang hebat, tuan-tuan. Dengan sebab itu kalau kita tengok apa yang telah diperlakukan, apa yang telah dibuat oleh Ummu Sulaim, sehingga kan apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saja ke negara Madinah pada tahun hijrah daripada kota Mekah, apabila sampai dia ke kota Madinah, Ummu Sulaim datang berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, disebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun minal ansar illa wa qad ittahafuka bi tuhfatin wa inni la ajidu ma uthifuka bihi ghaira ibni haza faqudhu falyukhaddimuka ma syi'ta.
Ummu Sulaim berkatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku ni, di sisi aku ni, lam yabiq rajulun wa lam ra'atun, tidak ada pada masa itu, dia kata, seseorang pun lelaki dan juga seseorang perempuan daripada puak-puak Ansar, illa waqad athafuka bituhfatin, melainkan puak-puak Ansar sama ada lelaki dan perempuan ketika itu mereka telah menghadiahkan pemberian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim pergi jumpa kepada Nabi, dia bagi tahu macam tu, aku tengok tak ada daripada lelaki dan perempuan daripada puak-puak Ansar ini, yang mereka ini tak ada pun salah seorang daripada mereka tak bagi hadiah, semua bagi hadiah. Dia kata, wa inni la ajidu ma uthifuka bihi, dan aku pada hari ini, dia kata, tidak ada di sisi aku untuk apa saja untuk aku nak berikan kepada kamu ya Rasulullah, ghaira ibni haza, melainkan anak aku yang ni. Dia kata, yang ni ya, aku ada anak ni seorang, dan anak aku ini yang aku nak persembahkan kepada kamu ya Rasulullah. Fakhuzhu, maka kau ambillah, faliqaddimuka ma syi'ta, dan kau jadikanlah dia khadam kamu, dan apa saja yang kamu nak daripada anak aku ini, maka kau suruhlah kepada anak aku ini, wahai Rasulullah. Ni yang kita kata dengan sifat-sifat keibuan, sifat-sifat wanita yang cukup hebat yang ada pada Ummu Sulaim ataupun Al-Ghumaisa bin Mulhan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok daripada hadis ni, kita tengok daripada cerita periwatan daripada baginda Ummu Sulaim ni, tuan-tuan, banyak cerita-cerita yang boleh kita korek dan kita jadikan pedoman untuk diri kita. Dengan sebab tu, kalau kita ada pesan, kalau kepada ayah, ibu juga, kalau nak anak yang hebat, maka tak dapat tidak kita kena lahirkan anak kita yang hebat itu melalui mana? Melalui rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak anak-anak kita sama-sama untuk mai ke masjid ni, sama-sama untuk berjemaah bersama kita di rumah-rumah Allah, tak kira mana-mana pun, surau kita ni pun ajak biar ramai. Ni alhamdulillah adik-adik kita hari ni ada juga mai duduk bersama kita, ajak mereka biar dengar tu. Tapi kadang-kadang tu imam, hak ustaz-ustaz ni pun kena beringat juga, kadang-kadang tu cengih tak kena tepat. Budak-budak kadang-kadang mereka main, memang duk perangai mereka dah, lari sana lari sini, main pintu, ambil barang sana ambil barang sini, tu memang perangai budak-budak. Hak yang ustaz pun jangan duk buat cengih sangat. Tok imam mana-mana tempat pun kita duk pesan, jangan duk buat cengih sangat budak-budak ni, biar mereka main, biar mereka rasa untuk nak mengimarahkan dengan surau rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni dah. Kadang-kadang tu bila main dia jegih satu macam, dia tengok budak tu macam nak makan, budak pun takut nak main, kan? Kalau budak lari pi sana lari pi sini, tu tak ada masalah. Hak jadi masalah kalau mak bapak duk lari kat dalam ni, kan? Kok tiba-tiba ibu-ibu yang mai ke, mak ayah-ayah yang mai ni ke, duk lari berambat kok belakang-belakang tu, yang tu masalah. Anak-anak dia tak ada masalah, bawa mai. Dengan sebab apa? Dengan sebab didikan kita, tambah-tambahan kita apabila duduk di penghujung zaman ni, tuan-tuan, tak dapat tidak anak kita dekatkan dengan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tak tengok lagi hak semalam tu, ha? Tengok tak semalam? Anak semalam kebetulan kuliah tak ada, minta mereka tangguhkan kuliah. Sebab apa? Sebab Ustaz Azhar Idrus mai berdekatan dengan tempat kita bagi kuliah tu. Telefon kat mereka AJK bagi tahu, kata tolong bincang Ustaz sama-sama dengan jemaah. Kata Ustaz Azhar Idrus dia mai daripada jauh, dia mai kawasan kita belah Merbuk tu, kan, semalam. Kalau dapat maklumat tu, belah Merbuk tu dia mai semalam. Jadi tak apa, bagi tahu telefon, kata nak ada kuliah ke tak mau ada kuliah. Sebab apa? Kalau kata Ustaz Isamuddin kalau pi lagi jenuh orang pakat pi kat Isamuddin, Ustaz Isamuddin sampai tak ada kat Ustaz Azhar Idrus. Bagi tahu kat depa macam tu. Depa kata tak apa Ustaz, tak sampai rumah lagi nak balik bincang dulu. Hak yang AJK bahagian duk jaga ni.
Dia bincang-bincang sama mereka. Mereka kata tak apa ustaz, kita bagi laluan kat Ustaz Azhar Idrus kan, sebab dia mai daripada jauh. Sat lagi jenuh pula lagi orang pakat duk pergi kuliah, kita tak ada orang nak pergi kuliah kan. Tapi kalau faham lah no. Dia sebalik dia tu lah. Sat lagi kita duk pergi ajar, tinggal kursi meja kan dia no, pakat semua nak pergi Ustaz Azhar Idrus. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kebetulan malam tu balik rumah mak dekat belah Merbuk tu, dia buka TV. Dia buka TV, kita tengok duduk depan tu, sambil-sambil duduk makan malam dengan mereka. Jarang-jarang jumpa, 2-3 minggu sekali baru nak boleh jumpa, makan malam sekali. Dia buka TV tu saja, tengok-tengok ada bintang kecil semalam. Akhir bintang kecil semalam tuan-tuan mungkin tak main yang tu, yang kata lebih tuan-tuan pada saya malam tu kan. Pakat mai kuliah, tak tengok TV dah, balik lagi buka pula Al-Quran kan, duduk berbincang pula kitab dengan anak-anak, tak tengok dah TV. Saya ni boleh pergi tengok pula TV semalam. Kebetulan dia buka TV, kata Ustaz, kata kita nak tengok ni, jangan duk kalih channel lain. Habuan apa? Habuan nak buat modal macam ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tengok semalam anak-anak kita macam mana besok tuan-tuan. Hak mak ayah tuan-tuan kan, kita tengok mak ayah tu lebih pada anak lagi. Hak anak tu satu hari dah duk meloncat sana meloncat sini, rambut tu terpacak dah, tak jadi dah. Muka orang Melayu kita tak ada dah. Ada yang rambut mereka bubuh colour jadi warna oranye, rambut emas, rasa macam nak pergi curi rambut kepala mereka tu. Kepala rambut emas pun ada, kepala serupa ayam pun ada, serupa ekor kambing semua ada. Macam-macam bentuk kita tengok semalam tuan-tuan. Ni anak-anak yang nak duduk dalam masyarakat kita, dan mereka inilah yang kita duk mengharapkan menjadi tunjang kepada kita. Tapi sebab apa yang jadi, sebab apa jadi macam ni tuan-tuan? Cuba kita fikir, renungkan tuan-tuan. Naik atas pentah, nyanyi sikit rasa terharu, teriak nangis. Mak pula naik lari atas pentah, peluk anak kan, cium depan-depan orang. Tak apalah, nak tunjuk kebaikan tu, tapi tak kena pada tempat tuan-tuan. Ni dengan sebab ni hari ni kita baca tuan-tuan, kita baca satu hadis yang menyatakan baginda Nabi Muhammad SAW sebut kepada kita ada 3 benda kezaliman yang ada kepada kita. Ada yang kezaliman yang dimaafkan oleh Allah, ada kezaliman yang tidak dimaafkan oleh Allah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tengok sikit. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-zulmu salasatun, fa zulmu la yaghfirullah, wa zulmu yaghfiruhu, wa zulmu la yatrukuhu, fa amma zulma alladhi la yaghfirullah fa syirk. Qala Allah, inna syirka la zulmun azim. Wa amma az-zulmu alladhi yaghfiru fa zulmul ibad anfusahum fima bainahum wa bain rabbihim. Wa amma az-zulmu alladhi la yatrukuhu Allah fa zulmul ibad ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'di, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu salasatun, kezaliman ini ada 3 bahagian, ada 3 jenis, ada 3 bentuk kezaliman. Maka yang pertamanya iaitu zalim la yaghfirullah, zalim yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya wa zulmu yaghfiru, zalim yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zulmu la yatrukuh, dan zalim yang tidak dapat kita tinggalnya. Adapun fa amma zulmul ladzi la yaghfirullahu fasyirku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut adapun zalim yang mana yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
iaitu fasyirku, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita tengok, daripada kita perhati bahawasanya syirik ini akan berlaku dengan 3 perkara ni tuan-tuan. Ingat, ambil letak dalam hati. Mudah-mudahan wali'auzubillah kita bukan tergolong daripada golongan-golongan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya, syirik boleh berlaku dalam bentuk perkataan. Yang keduanya, syirik boleh berlaku dalam bentuk perbuatan. Dan yang ketiganya, syirik boleh berlaku dengan dalam bentuk hati seseorang tu. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok istilah yang senang, yang hari ini, yang kadang-kadang yang berlaku cukup banyak pada hari ini, yang dikatakan dengan zalim ini, yang dikatakan dengan zalim, para alim ulama telah menyatakan definisi bagi zalim itu, iaitu ma wada'u syai' min ghairi mahalli, sesuatu yang kita letakkan min ghairi mahalli, kita letakkan sesuatu tidak kena kepada tempat. Bagaimana kita letakkan sesuatu pada tempat? Tak mau dah hari ni kita nak kata letak kepala, letak kasut ke, kasut tak kepala, hak orang duk buat yang tu semua lama dah. Hak kopiah mahal pada kasut, kasut mahal pada kopiah tu, nak menyatakan kezaliman itu adalah contoh-contoh yang lama dah. Kita ambil contoh yang mudah, yang selalu berlaku pada diri kita, yang berlaku pada dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan kita mudah untuk mengenal apakah yang dikatakan, apa itu zalim, apa yang dikatakan dengan zalim itu. Contoh yang kita nak bagi bahawasanya tuan-tuan ada 2 orang anak hari ini. Katakan ada 2 orang anak, seorang yang mengaji dekat belah UiTM mana? Belah Perlis ke? Belah Perlis katakan seorang, ataupun UM Sintok. Seorang lagi yang duduk mengaji belah sini saja, dekat dengan rumah. Ada 2 orang anak. Yang seorang tu tuan-tuan, dia terpaksa dalam kehidupan seharian dia nak tempuh dengan kehidupan seharian dia, makan dia kena makan sendiri, duit belanja dia kena keluar duit belanja, nak bergerak mana-mana transport dia pun dia kena guna dengan duit belanja dia sendiri. Nak makan dia kena fikir dia nak makan apa hari ni. Yang seorang lagi yang duduk dekat dengan rumah, makan dia kadang-kadang balik cedok dah, atas meja dah sedia dah. Kadang-kadang nak pergi dekat-dekat ya, suruh mak ayah dia hantar saja. Tak perlu dah duit ni nak guna keluarkan untuk perkara-perkara tersebut. Jadi kadang-kadang tu pak dia kata, dia bagi yang ni 500, hak pertama ni, yang duduk dekat rumah pun bagi 500. Dia rasa benda tu adalah benda yang adil. Dia bagi tahu kat kita benda tu adil ustaz, 500 sana 500 sini. Tapi tuan-tuan kalau kita tengok daripada satu sudut, yang duduk dekat jauh tu semua dia nak kena keluarkan perbelanjaan dia daripada duit yang kita bagi tu. Hari ni tuan-tuan kalau kita tengok yang satu lagi, yang mana yang dia duduk dekat dengan kita ni, maka dia gunakan kesempatan yang berada dekat dengan rumah, dia makan apa yang kita masak. Kadang-kadang pergerakan dia tak mana yang dia nak pergi, dia suruh kita hantar. Maka kalau kita bagi yang ni 500, yang ni 500, menunjukkan bahawasanya benda itu adalah zalim. Nampak tak? Senang kata benda yang kita bagi bukan sama, maka benda itu telah menzalimkan. Kita meletakkan sesuatu itu bukan pada tempat dia, maka benda itu adalah zalim. Bagi duit prim, contoh, hak senang lah kan. Hak ni keluarga ada 7 orang, hak ni keluarga ada 3 orang. Daripada satu sudut kita nampak ada keadilan, bagi dalam bentuk pembantuan, bagi bantuan yang ni sikit, yang ni sikit, sama-sama adil. Tapi dari sudut sama, kita telah menganiayai bagi orang yang memiliki keluarga yang besar berbanding dengan
keluarga yang kecil. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang tu yang dikatakan tentang kezaliman. Hak mudah lagi, kan? Hak mudah lagi. Ada duit negara, tiba-tiba kita sepatutnya dibagikan kepada orang-orang yang susah, fakir-fakir, miskin dan sebagainya. Tapi duit itu digunakan untuk letak pada tempat yang tidak sepatutnya, pergi letak dalam kandang panda. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang tu yang dikatakan sebagai zalim. Letak satu tempat tidak kena pada tempat dia, tak sesuatu perkara tak kena pada tempat dia, yang dinamakan sebagai zalim. Maka zalim ni terbagi kepada tiga. Yang pertamanya tadi Nabi Muhammad SAW sebut kepada kita, zalim yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu zalim yang dikatakan sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh hak mudahlah tuan-tuan hari ini, tuan-tuan. Kalau kata seseorang tu, tuan-tuan, dia ni hari ni ustaz-ustaz cukup dipertikai, ustaz-ustaz hari ni cukup, orang cukup duk kata cemuh dan sebagainya, orang duk pertikai. Bagian ustaz ni apa-apa dia akan pertikai, duk tengok kesalahan, duk cari kesalahan-kesalahan ustaz ni. Kadang-kadang tu kepercayaan lebih bagi kepada hak doktor lagi. Hak ni yang kita nak sebut ni, syirik ni. Tuan-tuan try tengok, kadang-kadang kita pergi klinik, tuan-tuan. Bila kata pergi klinik, jumpa saja doktor, demam lah, dia ni tak boleh duduk, panas satu macam ni, pergi jumpa doktor. Bila kata pergi jumpa doktor tu, doktor kata, Pakcik ni ada penyakit-penyakit ni. Dia kata, nak berubat, dia kata kena cucuk kat punggung. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang tu tak apalah doktor, kan, bagi kat doktor ni, kira dia bagi apa saja doktor minta ni, dia bagi kepercayaan lebih kepada doktor ni. Tak apa doktor, dia kata bukan setakat berubat, apa doktor minta pun kami bagi lah. Sampai tahap tu. Kalau kata ustaz ni, kadang-kadang dia pergi tanya ustaz, jumpa ustaz kan, tanya masalah, ada masalah. Dia kata, ustaz saya nak tanya ustaz sikit. Kata, saya ni ustaz, tengah duduk semayang, dia kata, sebelum daripada saya nak bagi salam tu ustaz, saya dah baca tahiyat tu, dekat innaka hamidum majid tu, tak dan habis innaka tu ustaz tu, dia kata, saya murah kentut, dia kata, terkentut. Apa hukum dia ustaz? Pergi tanya pula. Hak ustaz ni pergi jawab, kata, kalau kata kita ni belum sempat lagi bagi salam yang pertama, maka hukumnya adalah batal. Dia kata, takkan ustaz macam ni ustaz? Dia kata, sikit lagi lah nak habis dah. Takkan tak ada dak lagi hak qaul ulama. Dia petikai macam tu. Ada dak qaul ulama lain? Dia kata hak bagi hak yang boleh lah, sebab sikit lagi lah innaka hamidum majid ni. Jumpa ustaz, dia minta macam tu. Dia kata, kok ada cara dah. Tapi kalau kata hak doktor tadi tu, tuan-tuan, minta apa saja pun dia boleh bagi. Sampai kadang tu satu tahap tu dia percaya kat doktor ni, tuan-tuan, kalau kata ambil ubat ni, lega. Dia pun bila makan saja ubat tu, dia rasa lega. Dia kata tak dapat tidak, dia kata ubat ni yang telah menyembuhkan aku. Dia kata yang ni yang terlajak larih ni, dia kata kadang-kadang makan, hak ni jadi ni, kan, bubuh kat rambut, tumbuh rambut-rambut, dia kata makan ni aku jadi kurus kadang-kadang. Dengan sebab perkataan-perkataan tu kadang-kadang yang boleh membawakan diri kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita duk kata tu, kalau doktor saja cakap sami'na wa ata'na, kalau ustaz cakap sudahlah, kan, tak ada sami'na wa ata'na, sammana-mana, macam itulah lebih kurang. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada seorang Pak Lebay ni, darah dia naik. Ni cerita lah kan, darah dia naik sampai tinggi, sampai dia tengok bini dia tu nampak 3. Bila kata darah naik ni, kadang-kadang dia tangkap urat belakang ni, dia tengok bini dia tu nampak 3.
Dia kata, Minah weh, aku nampak hang 3 ni. Yang bini dia ada buat touching teruk kan. Dia kata, apa abang? Sedih. Abang kata nak kahwin 3. Oh, dia bagi tahu tu. Hak laki dia tu naik darah. Dia kata, mata aku nampak hang 3. Awak abang buat gini, cik sedih ni. Abang nak kahwin 3 pula. Dia kata, aku nak bagi tahu, kata aku nampak hang 3, aku pening kepala ni. Darah naik kot, jom kita picit. Oh, abang tak bagi tahu, jom kita picit. Bini dia pun bila kata picit saja dekat doktor ni, hak doktor ni pram. Tengok darah menyacak tinggi, naik jarum naik. Hak doktor ni tampak dai, urut dada. Dia kata, Pak Haji weh, darah tinggi ni, dia kata makan apa? Hak Pak Haji ni kata, dia kata tak ada lah, tadi depa masak nasi, kena pula gulai ikan talang, makan tu dia kata pulut lah, cukup tinggi ni, dia kata kan. Lepas tu kita nak buat macam mana? Dia kata ikut ustaz lah. Dia kata ikut doktor lah. Nak buat macam mana pun, hak doktor ni kata, dia kata tak boleh ni, tak boleh jadi ni. Dia kata kena ambil ubat ni. Bila kata makan ubat ni, dia kata insya-Allah nanti akan mujarab kan. Hak Pak Haji ni bila kata dia ambil ubat tu, balik-balik makan pi tengok-tengok mujarab. Balik pi duk cerita dekat orang kampung, dekat orang-orang tepi keliling rumah dia, bahawasanya ubat yang doktor bagi tadi tu cukup mujarab. Sampai duk ajak keliling-liling yang duk bawa pi cerita ni, duk kata ubat tu yang mujarabkan dia. Tak bolehkah kalau kita ni tuan-tuan, bila kata makan satu-satu ubat, guna apa-apa sekalipun ubat, kita letakkan yang pertamanya dengan biiznillah. Makan apa pun alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, aku telah sembuh. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang tadi yang kita kata tadi, yang pertamanya ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa amma zulmul ladzi yaghfiru fa zulmul ibadi anfusahu. Zalim yang mana yang zalim itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi ruang untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu zalim al-ibadi anfusahu. Zalim seseorang hamba terhadap diri dia. Macam mana yang dikatakan zalim seseorang hamba kepada diri dia? Kalau kita tengok tuan-tuan, niat kita sebenar, kehidupan kita sebenar yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita, matlamat sebenar diri kita yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita, tidak lain tidak bukan iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena letak diri kita itu dalam kelompok, buat aku ni duduk dalam dunia ini adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu. Menggelarkan ibunya dengan Ar-Rumaisah, nama kepada seorang sahabiah baginda Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq wal nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kita melafazkan lafaz yang mulia istighfar, tasbih dan bertahlil serta bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang kita ungkapkan, ianya akan menjadi salah satu kebajikan apabila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberi kekuatan dan kesihatan. Kita masih lagi diberikan dengan dua nikmat yang kita selalu sebut, iaitu nikmat iradat dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, iaitu nikmat qudrat. Untuk kita sama-sama berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala bagi sama-sama sembahyang berjemaah. Kemudian sama-sama insya-Allah kita akan membaca, kita akan sama-sama mendengar hadis-hadis yang mana yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang mana yang menceritakan tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang mana yang insya-Allah hari ini kita akan sentuh sikit bab tentang kezaliman. Kezaliman yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang kita baca ni, dengan pengajian kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran-ganjaran yang terbaik, yang dikira terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tengok macam hadirin saja ni, hadirat ada tak?
Ada ke? Nak lagu kot celah tak boleh ke? Tak tahu lah no. Ikut mereka lah ada ke tak ada. Yang penting insya-Allah kita sama-sama tengok hadis, satu hadis yang dikira sebagai hadis yang cukup penting untuk kita amalkan bersama-sama. Satu hadis yang mana yang kalau kita baca kita akan dapat banyak istifadah. Yang mana yang hadis ini kita akan dapat banyak pengajaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita tentang hadis ni. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Maaf hari ini tak berapa nak sihat. Kita tengok hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat baginda yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kita dah pernah cerita dah. Kalau kata pernah cerita dah, ini sebagai satu pengulangan. Kalau kata hak yang tak dengar lagi ataupun tak pernah cerita lagi dekat sini, maka ini adalah salah satu daripada maklumat tambahan kita, maklumat baru. Yang mana yang baginda Anas bin Malik, nama sebenar baginda ialah Anas bin Malik bin Nazar bin Damdam bin Zaid bin Adi bin Najjar. Yang mana baginda Anas bin Malik ini adalah khaddam